Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah, insyaallah tajuk yang diminta untuk saya kongsikan malam ni adalah sejarah usrah. So satu cabaran sebenarnya tajuk ni, bila nak kompres dalam tempoh masa yang tersebut. So dari petang tadi saya dah cuba macam filter out, maknanya dah tinggal separuh je konten daripada normally yang saya bincangkan pasal sejarah usrah. Dan itu pun saya concern juga tadi, adakah sempat kalau nak settlekan dalam sejam setengah. But anyway, kita cuba yang terbaik insya-Allah. Right. So ni slide template saya lah. Biasanya di peringkat awal ni nak minta semua para pendengar dan audien merespon sepantas mungkin, sebab nak membiasakan respon on the spot based on apa yang dibentangkan. So ni just nak bagi panas lah. Hopefully lebih ramai boleh respon. So soalan dia senang je. So tahu tajuk malam ni? Boleh respon verbally ataupun tulisan. Tahu. Dua orang tahu, tiga tahu. Kita ada 23 audien keseluruhannya, termasuk Akhi Masrudin. 4 orang, 5, 6. Alright, semua tahu. Tak ada yang tak semena-mena dapat tahu link, tak tahu apa ujung pangkal. Okey, insyaAllah. Tahu kenapa tajuk ni? Tahu ke kenapa tajuk ni yang nak dikongsikan malam ni? Siapa tahu? Siapa tak tahu? Siapa rasa-rasa tahu? Tidak. Yang lain? Rasa-rasa tahu? Tak tahu. Okey. By the way, ada yang pernah dengar dah ke tajuk ni? Ataupun apa-apa berkaitan dengan usrah? Pernah di awal usrah tajuk yang sama ataupun something berkenaan dengan usrah? Yang lain? Sama. Okey. Bila tahu tajuk tu, ada yang semangat nak dengar? Ke ada yang terus jadi tak semangat? Allah, cerita pasal usrah pasal ni. Ke ada yang sejarah, ya Allah. Semangat jawapan standard. Harapnya semangat lah, InsyaAllah. 2 tu apa tu? Semangat nak tahu Okay, interesting. Okay, insyaAllah. So ready untuk mula semua? Ready. Alhamdulillah. Okay. So harapnya sepanjang kita ni boleh directly respond sebab banyak benda yang sebab biasanya kalau berdepan ni at least saya boleh tengok muka confused, muka faham dan sebagainya kan. Tapi kalau kat sini ni diharapkan memberi indikasi something lah, supaya sebab kita bukan nak cerita something dan bulldoze je, faham tak faham kan, sebab then it defeat the purpose. Okay, insyaAllah. So kalau tengok jumlah audien malam ni, so rasanya semua dalam ni respon survey lah kot, unless dia nombor dia je kebetulan sama survey yang dibuat sebelum ni kan, in this week. So ni just kita go overview based on survey yang diperolehi. So daripada 22 responden, lebih sikit akhwat. Kemudian ditanya dalam tu macam mana mula usrah. So ada yang cakap dari sekolah, ada yang kata ikut kawan, dari college, ada yang diajak oleh member lain kan. Dan ada soalan pula, mengapa masih ikut usrah? So ada yang sebut benda-benda yang macam input untuk diri sendirilah, peringatan, saling mengingati. Ada juga yang cakap wajib di sekolah. Tak sure macam mana itu menjawab, unless dia masih di sekolah lah. Tapi sefaham saya semua ni di IPT kan. So adakah dia masih, sebab kat sekolah wajib, so masih terikut lagi? Wallahualam. Nakit lama pas nama, ni jawapan yang menarik ni kan? Maksudnya adakah jawapan tu, so tak naklah bersangka buruk kan, sebab nanti saya akan cerita juga. Sebab ada orang yang begitu kan, kenapalah nakit pas nama kalau tak dah merdeka. So anyway, tu jawapan-jawapan yang diberikan. Perasaan terhadap usah sekarang, so ada yang seronok dan gembira, ada yang okey saja kan? Ada yang ada emoji love tu lagi kan? Kalau okey saja tu mungkin emoji apa meh tu
Okay, Alhamdulillah good seperti biasa. Dan of course biasanya bagi orang yang buat survey sebab responden ni hanya separuh so biasanya assumption umumnya orang yang tak respon tu dia biasanya daripada okey saja ke bawah lah basically. Sebab tu dia tak dengan so macam so biasanya assumption macam tu. So tak sampai separuh lah yang seronok adakah anda bercita-cita untuk terus bersama Usrah lepas tamat belajar di IPT dan mengapa? So ada yang kata insya-Allah ya untuk benda-benda yang seperti tadilah. Peringatan tak leka dan sebagainya. Tapi ada sebut tak pasti. Yang rasanya ada 2 orang yang sebut tak pasti. So again responder dia roughly separuh. So assumptionnya yang tak respon tu either tak pasti ataupun pasti tidak dan sebagainya lah. But anyway, sebarang persoalan. So basically ramai yang tak respon, assumptionnya tak ada soalan. Tapi ada 2 soalan kat sini. Kita akan cuba address within session ni lah. Kan sejauh mana usrah ni berkesan untuk membentuk peribadi seseorang. Dan ada yang tanya quite interesting soalan semua usrah termasuk NGO lain menuju ke arah kebaikan, kenapa tidak bersatu? Of course kalau lawyer buruk, tak tahulah, orang yang kenal personally saya sepanjang kecil tu biasanya lawyer buruk tu norm lah kan, macam jawapan dia lah tak bersatu sebab dah ada amanah dan PAS. Tapi itu cerita melawak je lah Tapi kita akan cuba address lah persoalan ni. Kan semua NGO, semua usrah-usrah yang dibuat oleh mana-mana grup ataupun NGO kan nak ke arah kebaikan, sama kan, kenapa tak bersatu? Okay, seterusnya ada yang bercita-cita nak buat usrah tak? So 6 respon saja. Mostly macam kurang ataupun tidak ready, tidak bersedia, tak yakin dan sebagainya, kecuali seorang yang kata dah sedang membawa. Okay, ada yang kata tidak, saya nak ikut saja. Itu macam dah firm Okay, menarik. Seterusnya, jika anda pernah ataupun sedia bawa usrah, perasaan terhadap tugas tersebut. So 2 je yang respon. Dua-dua cakap berat. So yang lain wallahualam mungkin niat tu pun belum ada, so tak ada dalam radar lah kot. Seterusnya, adakah terdapat sebarang perkara yang masih belum yakin walaupun teorinya pernah dikongsikan? So kita tak ada, tapi ada satu tu, tiada sokongan dari usrahmate nak aplikasikan teori usrah. Interesting question ataupun remark. Kemudian di hujung, sebarang persoalan yang diharapkan dapat dijawab atau dihuraikan. Ada 2 kat situ. Satu, tips agar semua yang ikut usrah dapat praktikkan apa yang dipelajari. Satu lagi, menarik soalan ni, kenapa makin lama ikut usrah makin ada rasa usrah tu jadi beban? Ramai ke yang rasa macam ni? Ada yang nak respon tak? Siapa yang rasa saya pun rasa gitu juga. Makin lama ikut usrah makin rasa usrah tu jadi beban. So maklumat. Dah, terima kasih awal buat itu. Okay, so InsyaAllah. Okay, sebagai permulaan, mungkin saya akan perkenalkan diri sedikit. So nama seperti yang dah sebut tadi, Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan, bekerja di UIA Gombak, seperti yang tertera kat situ itu gambarnya. Saya lahir di Leeds, UK. Kebetulannya Leeds baru masuk balik Liga Perdana Inggeris. Itu bagi siapa yang tengok bola lah. Setelah beberapa belas tahun kot. Kan last time tu siapa yang tengok bola lah. Anyway, isteri saya lahir di Oklahoma, US. So kita orang dua-dua ni lahir di overseas. Dan kemudian saya sepanjang masa kecil banyak membesar di Shah Alam. Okay, ni gambar masa sekolah rendah. Tak tahulah korang boleh detect, anda semua boleh detect ke tidak mana satu muka saya, tapi dari jauh kan. Ni sekolah rendah, dan ni sekolah menengah. Ni satu batch lah ni. Okay, now sepanjang sekolah, sebab siapa yang tahu sekolah ni, ada ramai kat sini lepasan Musleh ke? Ada ke sekolah apa-apa lah, sekolah Musleh? Ada ke? Ataupun tak ada, ataupun tak tahu pun apa benda tu, sekolah apa tu? Ada juga Okay, yang lain banyak apa? SMK, SBP. Okay, so basically sekolah Muslim ni basically kalau kita kata kategorinya boleh kata-kata sekolah agama lah. So maksudnya dah terbiasa lah dengan usrah ni dari kecil. Oh, dari sekolah. Dan SBP, wallahualam, SBP biasanya ada usrah ke tak? Sebab setengah SBP pun ada usrah kan. Either sekolah yang buat ataupun badan yang buat, wallahualam. Tapi basically ceritanya saya daripada zaman sekolah dah berusrah. Kemudian habis SPM je masuk Intech.
Walaupun namanya belum intact masa tu namanya PPP, Pusat Persediaan Pelajar. Dan dekat sini lah first time saya rasa alhamdulillah nak merdeka daripada usrah so first time saya berjaya lari daripada usrah lah. Setelah sepanjang di sekolah tu tak boleh lari kan. Tetapi nak dipendekkan cerita, salah seorang daripada mamat kat sini ni masuk tempat yang sama dan dia drag saya balik lah. Malangnya nasib. So dia drag balik dan kita pun malah nak gaduh. Okey lah aku ikut. Now pada tahun 98, siapa yang tahu, ada kekuatan ekonomi yang besar di Malaysia. So kita orang punya scholarship, mula-mula dapat scholarship. So sebab kerajaan dah tak ada duit, JPA dah tak ada duit, dia tukar jadi pinjaman. So dua benda besar lah dia tukar. Satu scholarship jadi pinjaman, satu overseas jadi local. So kita orang batch yang amat bernasib baik, konon-konon nak pergi overseas, tapi berakhir di local. So masuk kepada Unit 10. Kali kedua alhamdulillah pula. Kali kedua berjaya lari dari usrah kan. Tapi mamat yang sama tak pasal-pasal dia masuk dekat sini juga. So kali kedua dia drag balik masuk usrah dipaksa masuk usrah balik. Now, so sepanjang 4 tahun di situ buat degree mechanical engineering seperti Akhil Masrudin sebut tadi okay. Kemudian grad sempat bekerja sekejap di UPM. Ketika ni quite interesting, dekan dia ikhwah dan dia minta saya bawa usrah pimpinan pelajar engineering di UPM masa tu. Dah Allah yarham dah, Prof Radin. So bawa kat situ tapi tak lama sebab dapat offer di UIA, so saya lari ke UIA. Atas dua sebab lah kalau nak dipendekkan cerita Satu sebab gaji, satu lagi sebab UPM suruh saya buat PhD terus. So saya cuak pergi UIA, so boleh buat master dulu baru buat PhD. Okay. UPM dia kata awak kan dah score masa degree, buat PhD terus lah. Itu pun alamak kan. So pergi UIA, kemudian buat master di UTM Skudai. Cerita kat sini pun, kat sini bukanlah lari kat usrah, dah insaf lah kot tak nak lari. Cumanya masa sampai kat sini nama dibagi, kemudian ada ikhwah call, bukan, dia message. Dia kata hantar sampai UTM so dia bagi message macam ni malam ni, malam esok something macam tu lah. Malam esok ikhwah ada berkumpul dekat sini, bla bla bla, kita nak bincang benda ni. So insyaAllah jika hantar istiqamah ataupun macam tu lah ayat dia, bersemangat untuk memperjuangkan agama dan sebagainya, ikhlas, jika hantar ikhlas untuk berjuang untuk fi sabilillah dan sebagainya, jom kita jumpa. So bila nak baca message tu, bila saya baca message tu, ketika malam tu saya tak pergi lah. Esoknya dia call, dia kata apa sebab tak datang, berjam dia tunggu. Dia kata message tu kata kalau ikhlas datang kan, saya tak ikhlas. So dia kata lah tu nak bagi semangat je kan. So tu cerita permulaan saya ikut surah di UTM lah. Ada ceritanya kat situ dan macam-macam lagi cerita yang berlaku di UTM ni, tapi tu kita simpan dulu kalau ada soalan kemudian hari. Kemudian grad balik semula. Okey, selama ni rumah saya di Shah Alam macam saya sebut tadi. So walaupun bekerja di UIA tapi duduk di Shah Alam berulang. Kerana saya duduk di Shah Alam, bila saya balik je di master, ada ikhwah di Shah Alam tu tahu, dah balik sebab intake ni di section 18 kalau siapa yang tahu. Rumah saya di section 19. So dia kata free tak malam ni? So free, jom datang kat sini pejabat kan. So datang-datang tu dia buat berita yang mengejutkan. Dia kata sebenarnya anak nak pindah ke daerah lain. Tapi alhamdulillah dia mas'ul ataupun yang jaga tarbiyah di Intek masa tu. So alhamdulillah Saifuddin ni ada kat sini, so dia akan ganti Ana lah sebagai mas'ul tarbiyah Intek. So tak pasal-pasal terzalimi begitu. Kita datang tak tahu apa, tiba-tiba dia bagi jawatan. So itu first time tiba-tiba terpegang jawatan melihat tarbiyah student basically di Intek. First time lah baru nak belajar manage tarbiyah kat situ. Macam-macam yang berlaku. First batch yang nanti kita akan sebut kemudian kot apa pengalamannya first batch, second batch dan sebagainya. So pengalaman yang agak menarik dekat situ. Kemudian sambung PhD di ISAT, Institute Superior de l'Automobile et de Transport. Lebih kurang lah bunyi macam tu. Mas Rudin mungkin dia dengar kata alah salah tu kan. Kalau nampak dekat situ, tak tahu nampak ke tak situ kan, University de Bourgogne.
Okey, walaupun nampak macam universiti ke ni kan, tapi dia institut yang, sebab nama dia ISAT, dia satu institut yang fokus kepada otomotif ni di Perancis. Tapi dia bernaung atas University de Bourgogne yang ada banyak cawangan lah basically. So quite interesting bila sampai ke Perancis, macam-macam pengalaman termasuk usrah online, tak tahu Mas Rini ingat lagi apa, katibah online dan sebagainya, mabit online. Pengalaman yang menarik dan macam-macam lah yang saya belajar di Perancis, especially dalam aspek yang tak pernah terfikir possible di Malaysia sebelum tu kan. Sebab saya biasa cerita kalau Perancis ni lainnya daripada UK dan sebagainya ialah especially keadaan masa tu lah. Mungkin lepas tu batch kita sebab dah mengusrahkan orang daripada masa belajar bahasa lagi, mungkin dia ada perubahan. Dan konteks bila tanya, kau kat mana Oh, kat bandar tu. Berapa orang Malaysian kat bandar tu? 5 orang. Oh, ramainya. Macam tu lah. Dia macam semua orang berpecah di sebesar-besar Perancis tu. Dia agak berbeza kalau UK tu kalau kumpul raya dalam satu bandar pun dah boleh berpuluh-puluh orang kan. So itu satu perbezaan yang menyebabkan nature usrah dakwahnya berbeza. So banyak belajar dekat situ. Anyway, so dekat situ macam-macam pengalaman lah, termasuk memulakan family. Family dah mula sikit lah masa master sebelum tu kan. Tapi dapat anak, kalau yang paling kecil dalam gambar ni yang lahir di Perancis lah. Lahir di dalam ni depan apartmen kita orang. So yang kalau kanan bawah tu yang kecil tu, ataupun yang baju biru yang kecil tu, dia lahir dalam bilik apartmen kita orang So itu satu tajuk lain lah. Tips kepada siapa yang nak berkahwin, make sure tahu benda-benda yang perlu tahu. Kalau tak macam dah nak bersalin ke ni, dah tiba-tiba dah terkeluar, dah tak sempat pergi hospital. So terpaksa lah jadi bidan terjun yang sungguh-sungguh bidan terjun kat situ. Dan kalau tengok bilik kat situ, belum murah darah dan sebagainya, memang horror lah. Kita pun tak tahu apa nak buat sebenarnya. Anyway, Alhamdulillah anak tu sihat dan sebagainya. Dan kemudian balik, habis PhD, balik dan bertugas di UIA sampai sekarang. Dan banyak fokus kepada membawa usrah di UIA. Kalau at this current moment, membawa 3 usrah di UIA. Dan di Gombak juga menjadi macam disebut tadi, pengerusi dia disebut ke tadi tapi pengerusi unit tarbiyah dan modal insan Ikram Gombak. So bawa juga usrah belia di Gombak, satu lagi usrah. Okey, insyaAllah. So itu run through pengenalan diri dan yang terkait juga dengan usrah. Now, mungkin ada yang tertanya, tak tahu lah ada yang tertanya ke tak dengar cerita ni kan. Kata tajuk sejarah usrah, so apa kaitan dia dengan ni, cerita apa ni kan. So basically kebanyakan kalau cerita bila berkenaan dengan usrah ni, saya suka bawa cerita peribadi ni sebab dia ada kaitan kisah aku dan usrah. Contohnya, kalau ada orang tanya, tak tahu orang biasa tanya ke tak, kenapa lahir kat Leeds kan, kenapa tak pilih tempat lain so tu bukan pilihan. Kenapa isteri lahir kat US, kat Oklahoma. So nak jadikan cerita sebabnya, kalau kita backtrack dia punya cerita, ayah sambung belajar dekat situ, mak sambung belajar kat situ, ikut usrah dekat UK. Dan bila dah ikut usrah tu dipasangkan Baitul Muslim, maka lahirlah saya kat UK. Sama juga ceritanya dengan isteri So maknanya kelahiran kita orang di situ pun ada cerita usrah di sebaliknya kan, macam mana dipasangkan ayah dan mak kita orang kerana mereka join usrah di luar negara dan berkahwin kat situ. So lahirlah kita orang di tempat yang berkenaan. Actually kerana usrah juga kedua parent kita orang berjumpa. So actually masa di Oklahoma tu, adik saya nombor 3 lahir di Oklahoma juga ketika ayah saya buat master dekat situ So disebabkan usrah, so masa sampai kerja dekat US, sekarang mungkin berbeza kan, orang pergi overseas dah agak disusun. Kalau dulu pergi cowboy je lah, pandai-pandai lah nak cari rumah dan sebagainya. So parent sekarang ni mertua saya lah yang jadi tumpangkan rumah dulu bila parent saya sampai kat situ dan sebagainya. So actually nak dijadikan cerita, first time saya jumpa dengan isteri saya masih baby lah kat situ so bolehlah buat drama kot kalau nak buat drama lepas ni. Masa akad nikah tu flashback kepada first time jumpa masa baby.
Tu siapa yang minat tengok drama lah. Anyway, so macam saya sebut tadi juga, di sekolah dah biasa dengan usrah. Tapi nak dipendekkan cerita, walaupun dah lama ikut usrah di sekolah, pernah tak saya bercita-cita untuk terus usrah? Sebab salah satu soalannya tadi kan begitu. Kalau korang faham cerita tadi tu, maknanya macam tak ada lah. Sebab rasa Alhamdulillah merdeka dan sebagainya. Dan biasanya lepasan sekolah agama dia either or. Tak tahu ramai kat sini sekolah agama ke tidak. Ataupun sekolah yang ada usrah lah. Tapi sekolah agama even more so. Either orang yang memang semangat untuk continue dan orang yang memang semangat untuk melepaskan diri. And it's normally either or. Kebetulannya saya yang memang nak melarikan diri itulah. Kemudiannya, okay, ceritanya kita dah sebut tadi. Now, sampai sekarang, so persoalan ni ialah sebab saya sekarang masih serius dengan usrah, masih bawa banyak usrah pula tu kan. Tu satu cerita lain, kenapa sampai banyak tu. Sebab tak adanya orang yang nak, lain yang nak, tak cukup orang nak bawa, ramai orang yang nak ikut. So dia jadi ratio yang tak sihat. Tu satu cerita jugalah. Dan memang tak sihat sebenarnya. Saya sekarang bawa 4 usrah. So dia jadi macam orang tanya, so bila jumpa anak sebab setiap malam satu usrah sendiri, 4 usrah yang kita bawa, so dah 5 usrah. So setiap malam pack lah, tak jumpa apa, jarang jumpa anak. So dia tak sihat sebenarnya. So perlu ramai lagi yang bawa usrah kan. Tapi ramai pula yang cakap tak nak bawa usrah, tu pun satu hal. Okay, point dia kat sini ialah kalau saya tengok balik my personal history, I would say that istiqamahnya seseorang tu, especially dalam bab ni, dia bermula dengan faham. And that's why it has become my passion. Saya jadi amat passionate untuk cerita pasal benda-benda macam ni, dengan harapan lagi ramai orang yang faham lagi awal. Kalau nak ikutkan first time saya faham, oh sebab itu usrah ni kan, masa saya tengah buat master which is saya rasa dah agak terlambat. Walaupun Alhamdulillah takdir yang Allah tetapkan untuk diri saya ni, walaupun saya nak lari, masih Allah takdirkan ada orang nak drag balik masuk. Tapi based on saya observe, ramai orang yang tak ditakdirkan begitu. Bila nak lari, Allah takdirkan dia boleh lari dan dia terus hilang dari radar. So amat sayang. Kenapa sayang? Kita akan cerita malam ni lah, insya-Allah. Okay. So sedikit brainstorming ni, just saya akan lontarkan soalan-soalan yang sepatutnya boleh jawab directly. So mohon bersedia untuk terus jawab supaya proses ni tak lama. Ni just nak set up the scene just soalan-soalan direct je, ya, tidak dan sebagainya. Boleh? Pertama, kita memang kena usrah ke? Boleh jawab ya, tidak, ataupun apa-apa jawapan lain. Ya, ikut diri, ya. Ikut diri tu maksudnya apa? Atas pilihan masing-masing. Kalau atas pilihan dia jadi tak kena lah tak? Sebab kalau kena macam semua faham ke soalan ni? Kalau macam kena tu macam tak ada pilihan lah tak? So kalau atas pilihan maksudnya taklah kena. Mungkin bagus tapi tak kena kan? So soalan ni faham kan? Kena. So ramai jawab ya So siapa yang jawab ya tu, kenapa? Kenapa kena usrah tu? Ada jawapan ke? Sebab tak ada yang jawab tidak tadi. So kenapa kena? Okey, kita menantikan jawapan. Perlukan grup untuk menyokong. Okey, menarik. Untuk sentiasa muhasabah diri. Okey. Ada lagi? Continuous tarbiyah. Alright. Walaupun soalan jawapan tu akan menatijakan soalan lanjutan lah. Kenapa perlu ke tarbiyah tu continuous? Ada lagi? Peringatan pada diri. Okey, menarik. Teruskan menjawab. Tapi sebab kita ada faktor masa, belum sedar-sedar dah nak menuju ke pukul 10 mendapat kefahaman. Alright. Soalan seterusnya, ada masalah ke kalau tak usrah? Ada masalah ke kalau tak usrah? Yes, tak ada. Ikut orang, maknanya ada orang yang ada masalah, ada orang yang tak ada masalah.
Ada lagi? Okay, interesting. So macam ramai yang jawab tidak tak ada masalah. So kalau gitu, adakah dia kontradik? Sebab tadi ramai kata kena usrah. Biasanya benda yang kena, dia ada sama masalah lah kalau dia tak buat tak. Tapi kalau benda tu tak ada masalah, kalau tak, maknanya taklah kena tak? Betul ke? Betul ke macam tu? Macam kalau kita kata kena ke, contohnya tanya doktor, betul doktor bagi ubat kan? Doktor, kena makan ubat ni juga ke? Kena lah. Ada masalah ke kalau saya tak makan? Ada masalah dia kan? So sebab tu dia kena, sebab kalau dia tak makan dia bermasalah kan? Dia pelik lah macam, kena makan ubat ni? Kena. Kalau tak makan apa jadi? Tak ada masalah pun. Apa doktornya kan? So macam mana nak matchkan kedua jawapan tadi? Sebab quite interesting. Ke orang yang lain yang jawab tak perasan pula. Okay, so sesi ni insyaAllah let's have a real talk Maksudnya kita bukan nak jawab based on apa yang cikgu nak dengar sebab kita kadang-kadang terlatih begitu. Oh, jawapan skema dia apa? Kita nak jawab itu. Tapi this is about real people. This is about real life Bila kita cakap kena ke, maknanya sungguh kena ke? Ada masalah ke kalau aku tak join usrah? So kalau tak ada, then kita tak boleh nak impose kepada orang perlu join usrah, sebab asalnya tak ada masalah pun aku tak join kan. Kecuali orang tu ada masalah kalau dia tak usrah. Okay, so kenapa tajuk ni jadi penting? Satu benda yang tak tahu anda semua perasan ke tidak, ini satu keunikan di Malaysia Keunikannya ialah usrah tu agak mainstream. Faham ke kau macam tu? Dia agak, maksudnya usrah tu wujud di mana-mana. Macam-macam sekolah ada usrah. Even the radio TV pun ada usrah. Hence, dia jadi experience orang dengan usrah jadi bermacam-macam, pelbagai. Betul tak? Sebab kalau dia join usrah dia yang TV tu, ataupun radio tu, ataupun kat sekolah yang berbeza, dan experience dia berbeza. Saya sebenarnya dulu tak appreciate sangat benda ni until masa kat Perancis tu, salah satu program yang kita buat masa bagi daurah ISK. Tak tahu siapa pernah dengar ISK sini. Ada ke? Ada yang pernah lalu kan bahan tu ISK? Ada. Dekat Perancis ni sebab kita tak ada dewan dan sebagainya kan. So ingat lagi masa tu kita buat dekat common dapur kitchen. Maksudnya dekat hostel dia orang tu, tempat yang paling besar yang ada dapur tu lah. So letak whiteboard kecil kat situ. So ada yang duduk kat bawah, ada yang duduk atas sinki dan sebagainya. Masa Rudin ada ke masa tu ni masa batch siapa apa lupa pula nama dia. Ada kan. So masa sampai tu satu point dekat dalam penyampaian tu, bila cerita pasal usrah kan, dan basically promote lah usrah. So ada orang macam buat muka tak convince lah. Kata kenapa tak power ke apa yang cerita tadi kan. Dia cakap, bang, saya dah pernah ada usrah kat sekolah, langsung tak sama macam apa yang abang cakap. So kat situ baru saya realise, usrah yang kita propose, usrah yang kita nak bawa ni, actually kadang-kadang amat berbeza dengan pengalaman usrah-usrah yang orang pernah lalu. Tapi bila kita sebut usrah, dia akan anggap apa yang kita nak ajak tu benda yang dia pernah lalui sebelum ni. So which is quite interesting. Itulah realiti Malaysia, sebab usrahnya jadi di mana-mana ada usrah. So dan macam-macam versi pula tu. So orang ingat itulah usrah yang kita ajak, padahal kita ajak totally different. Hence datangnya analogi ni. Andai kata ada satu proses tu yang memang power dan kita nampak wah. Sebab kita nampak bila ada input masuk proses tu, dia keluarkan output yang kita idamkan. Contohnya, kalau kita nak replicate output yang sama, apa yang kita perlu tahu? Faham soalan? Tujuan? Okey lagi? Dan kalau kita main taram je, ada masalah tak? Output dia boleh jadi berbeza kan? Okey, kita ambil analogi ni. Siapa familiar dengan secret recipe? Siapa yang favourite makanan dia? Ke ada yang tak tahu?
Secret recipe tu apa? Indulgence tu nama kek ke apa tu? Ke just nak cakap that's my indulgence? Tahu Now, mungkin ramai yang tahu dengan kek-kek dia. Rasanya kalau orang tahu secret recipe tak tahu kek dia, pelik juga. Okey, katakan kita nampak kek-kek tu wah terliu Boleh agak tak dia punya raw material? Basically benda yang tu lah, tepung, telur dan sebagainya kan. Now, daripada bentuk telur, tepung dan sebagainya tu, untuk sampai jadi kek tu, dia ada proses dia tu tak? Of course, acuan dia dan sebagainya, masuk oven dan sebagainya. Tu the whole process yang mengeluarkan kek yang sedap tu lah. Now, katakan saya kata, wah, best lah, saya pun nak keluarkan output yang sama lah, kek-kek yang sedap tu. Dan saya pun buat proses saya, bawa kuali, letak minyak ke apa kan. Saya guna totally bahan mentah yang sama. Adakah hasil dia sama? Tak beza, tak Oh. Ada yang bercanggah kot, dia kata sama kot. Kita boleh appreciate bahawa dia jadi lain kan. Dia jadi donat goreng ke apa tak tahu lah kan. Okey. Apa kata saya tepek secret recipe? How about now? Sama ke berbeza dengan kek kat atas tu? Beza juga. Macam mana tadi? Maknanya sekarang tadi kata tak sama kan. So kata okay, instead of just macam tu, saya tepekkan logo secret recipe tu kat kuali saya ni. Dapat tak hasil kek yang sedap tadi tu? Tak sama Now, kenapa hasil dia tak sama walaupun saya katakan dua-dua ni secret recipe? Kenapa awak kata tak sama? Kenapa? Cara dia, proses dia tak sama Faham analogi tak? Sebab the fact that ramai orang nampak usrah tu pernah dilihat sebagai meng-create satu output yang power. So ramai orang buat usrah. Tapi macam ni lah analogi dia. Dia buat proses yang totally berbeza. Tapi dia tepek nama usrah tu. Sama ke output dia? Tak sama. Output dia akan berbeza. Hasil dia orang-orang yang ikut benda tu akan berbeza. So dekat situ yang pentingnya bukan nama tu usrah ke tidak, tapi apa yang berjalan tu sama ke tidak. Boleh faham So dekat situ yang kita akan bincangkan kenapa kita nak bincangkan usrah ni in the first place, apa bendanya, macam mana dia dan sebagainya. Otherwise kita tepek lah semua pun usrah, tapi hasil dia banyak merapu lah. Sebab contohnya kat UIA ni ada je usrah wajib, tapi susah nak bayangkan usrah wajib tu hasilkan output yang sama. Sebab dia jadi majlis ilmu, dan kebanyakan usrah ni actually jadi majlis ilmu lah. And so dia hasil dia just orang dapat ilmu baru kan. So that's where kita nak kena faham in the first place usrah ni apa kan. Clear? Kenapa in the first place perbincangan ni jadi perlu kan? Okay. So okay, ada word-word baru tak kat sini? Ada yang tak faham mana-mana word tak? Sistem usrah, biasa dengar kot. Sistem tahu, usrah tahu kan? Kita tengah tengok usrah. Okay, mad'u tahu ke? Siapa yang tak pernah dengar word mad'u? Kalau yang belah kanan sekali tu. Ke biasa dengar dah mad'u? Tidak tu apa dah soalan tadi? Tak pernah dengar ke? Tak pernah dengar ke? Pernah Pernah. Just in case kalau ada yang tak tahu, dia daripada word maknanya dia dari root yang sama dengan dakwah lah, da'i dan sebagainya. So kalau da'i orang yang berdakwah, mad'u orang yang didakwahi, maknanya sasaran dakwah tu lah. Saya mendakwah seseorang tu, dia lah jadi mad'u. Tu word mad'u So mad'u awam tu ialah orang yang didakwah secara umum masyarakat kat luar sana yang kita nak dakwah secara umum melalui majalah, melalui siaran radio dan sebagainya. Okay, faham So kalau kita nak kata lingkungan tu, dia yang paling luar lah semua orang Rabtul Am biasa dengar juga ke? Kalau tak pernah dengar baru, mungkin biasanya Rabtul Am ni lagi tak pernah dengar kot. Ada yang pernah dengar ke? Tak pernah dengar. Rabtul Am ribat pernah dengar ribat tu. Ni word Arab sebenarnya. Ni semua word Arab. Usrah pun word Arab sebenarnya. Okey, Rabtul Am atau kita nak mudah translate, ikatan umum Am tu umum lah. Am bahasa Arab umum. Maknanya orang yang ada keterikatan umum.
Dia bukan keterikatan ahli usrah, dia keterikatan umum. Contohnya, kalau ada, korang kat mana ni ada platform apa ke? Contohnya selalu buat kuliah mingguan, kalau buat majlis taklim or whatever program, orang yang terikat dan selalu nampak muka dia, maknanya tu keterikatan umum lah. Dia mungkin suka dengan apa yang kita biasa sampaikan dan sebagainya. So keterikatan yang berbentuk umum. Dia bukan ada dalam sistem usrah ke apa. Tapi dia berbeza. Yang tak ada keterikatan tu biasanya madu awam lah kan. Kalau just tajuk menarik, dia datang. Kalau tak menarik, dia tak datang. Tapi kalau Rabtul Am tu biasanya dah agak dekat. Yang macam somehow dia suka lah apa yang kita selalu sampaikan. So roughly begitu So dalam petala ni boleh bayangkan ke, ada orang yang kita dakwahi secara umum yang kita tak kenal pun, tapi kok dia pernah dengar kita punya siaran dan sebagainya. Ada yang biasa dah dekat dengan kita, ada yang dalam sistem usrah tu sendiri. Tu 3 petala tu Persoalan pertama, golongan mana yang kita target untuk jadi soleh? Adakah dalam sistem usrah saja, ataupun termasuk Rabtul Am, ataupun termasuk madu awam? Of course, kalau kita cakap yang luar tu, dia akan masuk semualah. Bukan sebab dia subset dengan apa dia panggil subset lawan dia apa subset yang kecil kan, besar dia apa tak ingat dah. Tapi maknanya kalau kita ambil yang besar tu, maknanya termasuk lain dalam tu kan. So ada yang kata semua. Ada lagi, adakah dalam usrah saja yang kita target untuk jadi soleh, ataupun Rabtul Am pun, ataupun madu awam sekali, maknanya semua, ataupun tak tahu. So kata semua. Logik kan? Maksudnya semua orang macam bila kita sampaikan something, kita mengharapkan dia jadi soleh lah. Ke ada yang memang tak mengharapkan begitu kan? Kita bukan cakap dia akhirnya jadi ke tidak. Itu satu bentuk tapi macam teknikal lah kan. Tapi maknanya kita mengharapkan dia jadi soleh. Betul So ada 2 orang kata semua. Harapnya yang lain pun boleh bagi pandangan. Okey, seterusnya. Golongan mana, ke tak faham? Soleh faham kot soleh. Golongan mana pula yang kita target untuk jadi musleh? Musleh ni faham ke? Maknanya orang yang mengsolehkan orang lain. Orang yang mengsolehkan orang lain. Kita panggil musleh. Ni word Arab terminologi Arab. So golongan mana pula yang kita harap, kita target, kita sasarkan untuk dia jadi orang yang bukan sekadar dia jadi soleh, sebab tadi kita dah cakap, tapi yang juga dia mengsolehkan orang lain. Semua juga. Ada lagi? Kalau boleh semua, right? Nah, kalau kita sampaikan, ataupun bukan kita lah, siapa-siapa ustaz yang sampaikan kuliah kat masjid, biasanya itu consider madu awam. Point dia ada meletakkan mesej-mesej mengharapkan orang jadi muslih tak? Biasanya ada kan, macam contoh apa? Kalau contoh mudah tu, bapak-bapak, pakcik-pakcik, pastikanlah juga anak isteri kita tutup aurat ke apa. Maknanya itu mensolehkan orang lain lah kan. So point tu begitu So bila anda semua menjawab begini maknanya kata, oh, nak target jadi soleh semua, nak target jadi muslih pun semua. So apa sebenarnya yang kita nak capai dalam usrah? Sebab kalau kita kata yang target untuk menjadi soleh, tak payah masuk usrah, sebab kita memang target untuk semua. Target untuk menjadikan orang tu muslih, mensolehkan orang lain pun tak payah masuk usrah. Semua pun memang itu kita punya message. So dalam sesi usrah ni nak capai apa? Ada jawapan? Membawa usrah. Tapi in the first place, kenapa kita nak dibawa usrah? Untuk buat apa? Maknanya apa function? Sebab kalau tak payah ikut usrah dan tak payah bawa usrah pun dah menjadi soleh dan menjadi orang yang mensolehkan orang lain. Oh, kaliber je lah berbeza. Usrah bukan. Ni kita ni dah nak masuk ikram pula Ni belum sampai masuk ikram tak ikram lagi kan. Maknanya walaupun jelah. Tapi nak katanya function dia. Maknanya still point dia muslih lah. Cumanya muslih yang berkaliber tinggi bukan muslih biasa-biasa.
Okey, lagi. Siapa yang biasa fikir benda-benda macam ni? Alright. So, sebab tajuk dia sejarah usrah. So, let's go back to the history. Siapa yang mulakan usrah ni? Ada yang tahu tak? Usrah as we know it today lah. Bilik best yang orang cakap usrah yang duduk berkumpul dan sebagainya. Nabi SAW. Kat mana? Kalau siapa yang jawab Nabi tu, dia kena justify lah. Sebab apa Sebab once kita kata Nabi buat something tu, kalau orang yang tolak benda tu, dia jadi benda yang besar kan. Okey, rumah Arkam dan sebagainya dekat Mekah. Lagi-lagi ni, dalam konteks dia sekarang, dalam konteks bentuknya sekarang, dengan namanya. Sebab dalam konteks bila kita cakap rumah Arkam bin Abi Arkam dan sebagainya tu, term usrah tu tak digunakan dekat situ kan. Tapi kita boleh cakap lah essence dia di situ. Tapi bila kita cakap usrah as it is known today, kita panggil benda tu usrah. Ikram. Hasan Al-Banna Okey, siapa familiar dengan nama ni? Kan sebab bila kalau cakap Ikram susah nak justify lah. Sebab usrah ni bukan hanya di Malaysia kan. Okey, so Hasan Al-Banna familiar? Ada yang first time dengar nama ni tak? Ke dah pernah dengar sebelum ni? Tahu kan lebih kurang dia duduk di negara mana? Basic info pernah dengar Dan logo kat situ pernah dengar ke? Ikhwanul Muslimin, ataupun kalau orang putih sekarang sebut Muslim Brotherhood translation dia. Okay, so dia yang establish sistem usrah as we know it today. Dan of course Hasan Al-Banna antara orang yang amat menjadi sumber lah kepada banyak gerakan Islam pada hari ini. Okay, apa gerakan yang Al-Banna asaskan? Okay, so itu disebut terus kat sini lah, Ikhwanul Muslimin. Apa yang nak dia capai? Siapa pernah tahu? Sebab bila dia establish usrah tu, dan dia establish juga jemaah dia tu, gerakan dia tu, for sure dia berkaitan. So untuk menjawab usrah dia untuk apa tu, for sure terkait juga dengan apa yang dia nak capai in the first place kan. Dia saja-saja rasa macam kita ni tak ada aktiviti lah, bosan lah, jom buat usrah. Adakah begitu? Ataupun ada matlamat yang lebih besar, penyatuan umat Islam. Adik, okay, bila turun menjawab, saya akan teruskan bagaimana plan untuk dicapai. So ini satu pembincangan lah berkaitan dengan history Hasan Al-Banna ni, dan biasanya kita refer kalau dalam konteks apa yang kita buat, sebab model yang kita guna adalah yang berasaskan apa yang Hasan Al-Banna gagaskan. Okey, satu soalan besar ialah kenapa usrah tu, why? Dalam konteks itu, siapa pernah baca apa-apa tulisan Al-Banna ataupun risalah Al-Banna? Ada yang pernah baca ke? Ataupun tak tahu, oh dia tulis something Tidak, maksurat pernah. Oh, maksurat salah satu. Tapi rasanya ramai orang tak pernah baca risalah maksurat kan. Dia yang pernah baca yang maksurat yang kecil tu kan. Tu ada history lah. Sebab tu satu lagi isu. Macam kita cakap tadi bahasa usrah juga. Asalnya Al-Banna tulis satu risalah namanya risalah maksurat. Kemudian alhamdulillah ketika tu back then Abim dia ambil portion kecil dalam tu dan dibukukan kat Malaysia ni, yang kita kenal sebagai buku maksurat tu lah. Dan dia namakanlah maksurat, tulis Al-Banna. Nama Al-Banna biasanya Hasan Al-Banna ada kat bawah tu kan. So sebab kita familiar dengan benda tu, kita assume itu maksurat. In a way dia betul lah. Tapi kalau kita ingat itulah yang Al-Banna tulis as a whole, salah. Sebab risalah maksurat tu lagi tebal. Yang tu hanya satu portion kecil dalam risalah maksurat. Okay, itu satu cerita lain lah. Nak faham kenapa risalah maksurat tu in the first place dan sebagainya. But anyway, salah satu risalah yang Al-Banna tulis ataupun hasilkan ialah, kalau kat situ boleh tengok bahasa Arab dia, risalah Nizamul Usar. Usar tu jamak maknanya banyak usrah lah tu.
So kalau kita nak translate literally, risalah, nizam adalah sistem, usar adalah usrah. Kalau kita translate literally, tapi bahasa kita faham lah, sistem usrah, maksudnya banyak lah usrah tu kan. Okay, so dekat situ pun kita boleh perasan, oh jap, nizamun maknanya sistem usrah siapa yang pernah terbayang selama ni usrah tu sistem? Sebab sistem kan dia ada ciri-ciri dia kan. Sebab kebanyakan kita kenal usrah dengan sekali seminggu tu tak? So kita akan pergi insyaAllah. Now bila kalau ramai tak familiar, mungkin soalan-soalan ni mungkin jadi tak tahulah kot adakah usrah telah wujud sejak awal Ikhwanul Muslimin? Saya guna singkatan tu, IM tu adalah Ikhwanul Muslimin. So ada yang tahu ke jawapan ni? Tahukah anda Ikhwanul Muslimin tidak bermula dengan usrah tapi bermula dengan katibah? Siapa pernah dengar benda ni? Ataupun siapa bila dengar ni langsung tak faham apa benda ni? Usrah tu apa, katibah tu apa? So kalau siapa yang tak tahu langsung, tak tahu menahu, memang tak tahulah hujung pangkal benda ni kan. Faham kan? Tapi tak apa. Ni sebab slide ni kadang-kadang untuk orang yang dah agak familiar dengan usrah. Biasanya orang ada assumption bila Al-Banna gagaskan Ikhwan Muslimin tu, teruslah dia buat usrah kan. Sebab kita tahu, kalau sekarang siapa yang tahu, Ikhwan Muslimin tu, usrah tu core dalam Ikhwan Muslimin. Tapi dia tidak bermula dengan usrah, dia bermula dengan katibah. Apa maknanya semua ni? Okey, tak apa, kita akan fikir sikit-sikit siapa yang nak, malam ni kita sentuh on the surface lah, tapi siapa yang nak in depth punya discussion, cari ni YouTube thumbnail ni, cari video tajuk ni, tatkala Al-Banna menggagaskan katibah. So ada perbincangan kat situ. Anyway, dalam risalah Al-Banna ni saya petik snapshot daripada risalah Nizamul Usrah tadi. Islam menekankan perlunya pembentukan ataupun Arab dia takwin usar ataupun usrah-usrah dari pengikut-pengikutnya, yakni umat Islam lah, yang dapat membimbing mereka kepada puncak keteladanan, atau satu aspek, mengukuhkan ikatan hatinya, ni bahasa Indonesia so itu dua, dan mengangkat darjat ukhuwahnya, tiga. Tu tiga elemen yang perlu terbina dalam usrah dan pembinaan usrah, dari kata-kata dan teori menuju realiti dan amal nyata. So tu maknanya kenapa perlu tiga-tiga tadi. Kenapa perlu dalam usrah tu puncak keteladanan tu, maksudnya karakter kita makin power. Ikatan hati tu ikatan sesama ahli usrah tu, dan darjat ukhuwah tu ukhuwah. Kenapa perlu jadi makin power? Sebab kita nak berpindah daripada medan berteori kepada medan yang actually di medan real untuk membuatkan perubahan yang real. Kerana itu, wahai saudaraku, usahakan agar dirimu menjadi batu-batu yang baik bagi bangunan Islam ini. So, essence di sebalik usrah tu dibina awal-awal ialah untuk melahirkan orang-orang yang akan menatijahkan perubahan yang real di muka bumi ni. Tu in short Dan portion yang lain dipetik, sedangkan pilar-pilar ikatan ataupun ribat ini ada tiga. Hafalkan dan usahakan untuk mewujudkannya sehingga ia tidak hanya menjadi beban berat yang kering tanpa ruh. Bila baca ni teringat balik salah satu daripada komen ataupun survey tadi, dia jadi berat dan sebagainya. So kalau tak ada benda-benda tadi ni, ukhuwah pun tak ada, ikatan hati pun tak ada dan sebagainya, memang benda ni akan jadi beban yang berat dan kering. Dia ada tendensi untuk jadi gitu sekiranya kita lalui dengan begitulah. Sepatutnya dia elakkan. Dapat gambaran ke? So kalau sampai baca the whole thing, you will get the idea that usrah ni adalah macam training portion untuk melahirkan orang-orang yang beraksi di medan. Itu bahasa kita, hopefully lagi mudah faham guys, yang actually akan menghasilkan real change in the world. Begitulah, seperti mana yang Islam mahukan. Okey, tadi ada sebut dua perkataan tadi kan, usrah dengan katibah. So apa maksud perkataan ni? So biasanya kalau kita sekarang tak tahu, kita akan tanya Syekh kita kan, Syekh Google. So kalau kita pergi ke Google Translate, sini ni boleh semua boleh agak kot. Kalau kita translate, kita letak usrah kat situ, bahasa Arabnya usrah kat belah kiri tu. Bahasa Inggerisnya dia akan jawab family. Ada yang baru tahu tak? Biasanya tahu kan, usrah ni maksudnya keluarga. Bila sebut keluarga, kita terbayang apa? Kita terbayang family lah tak? Okey. Siapa boleh agak? Katibah, kalau nak try pun boleh.
Kalau kita tanya Syekh Google, kalau kita Google Translate, dia akan bagi apa dalam bahasa Inggeris? Siapa boleh agak ataupun siapa tahu? Ataupun siapa nak try Google Translate. Tapi kena type bahasa Arab lah. Kalau tulis Katibah, dia tak faham. Maknanya kena tulis bahasa Arab. Okay, lagi-lagi. Interesting guess. Sebab word ni lah katabah kot Lagi. Anyway, kalau ada yang try, dia akan keluar benda ni. Katibah, translation dia bahasa Inggeris, battalion. Familiar dengan word tu? Kalau sebut battalion, terbayang apa? Biasanya kata terbayang askar lah, tentera, betul tak? Kan? So, ni kita just, kalau kod-kod ada yang tak biasa word ni, tentera apa benda tu kan. So, dalam term tentera, sebab dia ada tingkatan-tingkatan structure dia kan. Ni yang US punya, saya ambil US punya untuk mudah. Squad yang paling kecil, itu jumlah orang dia. Squad tu roughly dalam saiz usrah kita lah kot biasanya. Atas dia platoon. Ni structure maksudnya satu platoon tu ada multiple squad. Maknanya dua atau kan, maknanya gabungan beberapa squad jadi platoon, gabungan beberapa platoon jadi company. Atas dia battalion, regiment, division and so on. So kalau US sebab dia besar kan, sampai 25,000 tu ada lagi sebab US tu memang besar tentera dia. So battalion kat situ salah satu structure dalam structure ketenteraan. Okay, so perasan tak dua-dua word ni, usrah, family, katibah, battalion, adakah word tu menggambarkan wasilah tarbiyah? Based on translation tu, would you imagine dua-dua tu ialah wasilah tarbiyah? Ke tak? Ada yang kata tak? Yang lain? Tak faham. Wasilah tarbiyah tahu ke? Wasilah tarbiyah ke tak? Sekejap, wasilah tarbiyah ataupun program tarbiyah Apa word yang biasa digunakan? Wasilah tarbiyah ni kalau siapa yang biasa dengar, macam kita sebut usrah, daurah, mabit ke, riadah ke, macam tu lah program-program tarbiyah. Tapi kalau kita cakap family, battalion, biasanya tak tergambar aktiviti tak tergambar program. So actually word tu sebenarnya merujuk kepada tanzim. Ni bukan word Arab juga. Sorry lah, banyak word Arab Tanzim ni apa? Siapa familiar dengan word tanzim? Or in other words, we are talking about structure of orang lah. Kita menstrukturkan manusia. Usrah, family, battalion dan sebagainya. So benda ni perlu dia realise. Kalau siapa yang nak faham bila Al-Banna cakap usrah tu, dia maksudkan apa? Bila cakap battalion, katibah tu dia maksudkan apa? Sebab dia in first and foremost cakap pasal menstrukturkan orang, menstrukturkan para pendakwah, contohnya basically begitu. Siapa yang faham benda tu baru akan perasan logiknya benda-benda macam rukun usrah. Siapa pernah dengar rukun usrah? Apakah rukun usrah? Ada pernah dengar? Ke tak pernah dengar? Ada. Rukun usrah, ada yang tak pernah dengar. Oh, okay, interesting. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar ke apa benda? Apakah rukun usrah? Sebab kadang-kadang ada orang juga, saya pernah join usrah kat mana? Unit 10 kot. Sebab grup macam-macam grup pun guna benda tu juga, yang Al-Banna sebut. Betul. Rukun usrah tu ni, sebab tu kita nak buat ni. Siapa pernah ikut usrah macam tu? Dalam usrah ni, rukun dia ada 3. Rukun yang pertama ialah ta'aruf. Sebab tu kita kena ta'aruf. So siapa yang pernah dengar ialah ta'aruf, tafahum dan takaful. Pernah. Tetapi benda tu, sebab siapa yang pernah terfikir macam ni? Rukun usrah ialah ta'aruf, tafahum, takaful. Kenapa bukan rukun usrah ialah dimulakan dengan tilawah, lepas tu kita cover tafsir dan bahan? Ada yang fikir tak macam tu? Sebab based on kebiasaan usrah kita, itulah bendanya kan. Kenapa bukan itu pula rukun dia? So benda tu hanya logik bila difahami. Oh, Al-Banna bila cakap pasal usrah, dia cakap pasal orang tu, bukan dia cakap pasal pertemuan setiap minggu tu. So
untuk group tu menjadi keluarga yang sebenar, kalau kita guna word family, dan rukun dia ialah ta'aruf, tafaham dan takaful lah. Dan baru faham, oh, so maksudnya kita ni hanya strangers yang berkumpul setiap minggu lah rupanya sama ni, sebab tak berlaku pun saling kenal, saling faham, saling tolong-menolong. Kita datang dengar balik kan. So usrah tu jadi majlis pertemuan strangers lah, dia tak jadi usrah. So ada banyak benda-benda yang perlu difahami kalau kita nak faham kenapa hasil yang terjadi bila ikhwan buat usrah tu amat berbeza dengan kebanyakan kita. Okay, so itu dia punya template ni kan. So okay, saya akan skip lah benda ni. Ni bagi orang yang nak faham kenapa dulu dia mula dengan ketibah, lepas tu dia jadi usrah. Basically orang yang pernah family dengan word ni, sebab sekarang dua-dua word ni difahami dalam bentuk wasilah. Ada wasilah usrah, ada wasilah katibah. So susah nak faham. Dulu dia mula dengan katibah. So basically ceritanya ialah penstrukturan tu kan. Dia ada restructure of menyusun manusia tu. Pendek cerita, awal dulu kalau katibah ni setiap minggu dia berkumpul 40 orang 40 orang berkumpul setiap minggu, macam usrah kita sekarang lah. Tetapi sampai satu fasa bila kerajaan dia yang menekan dakwah-dakwah ni, dia akan senang tangkap lah bila kumpul ramai-ramai macam tu kan. So dia terpaksa restructure. So daripada berkumpul 40 orang, grup 40 orang ni, battalion setiap 40 orang ni akan dikecilkan jadi grup usrah. Maknanya setiap battalion hanya berkumpul sekali sebulan, tapi yang jumpa setiap minggu tu hanya grup-grup yang lebih kecil ni. So senang sikit untuk beraktiviti tanpa mudah dikesan oleh pemerintah yang nak menekan dakwah. Tu cerita history sikit. Alright. Bila kita cakap pasal usrah dalam konteks Al-Banna ni just sekali lalu. Dia ada 3 fungsi serentak lah. Basically wahdat bina. So itu aspek pembinaan. Basically kita cakap pasal tarbiyah, membina diri kita dan sebagainya. Itu aspek yang pertama. Kedua, wahdat ihtimak, itu maknanya merasakan kita ni part of gerakan yang sama, gagasan yang sama dan sebagainya. Dan wahdat ata ialah kesatuan dalam memberi impact kepada medan. Begitulah senang cerita. So usrah yang dikenali oleh siapa yang kenal dengan usrah Al-Banna ni, dia akan ada 3 benda ni serentak. So siapa yang join usrah macam ni, dia tak pelik bila disuruh untuk buat something di medan. Sebab memang itu pun part of usrah. Kita biasanya susah kan, sebab biasanya kita ni join usrah sebab nak input untuk diri kita sendiri, peduli dah orang lain kan. So sebab tu dia jadi berat bila ada permintaan untuk contribute. So itu ada history dia kenapa jadi gitu. Alright. Now, bila kita cakap sistem usrah, in short, dia ada likat usrah yang kita jumpa setiap minggu tu. Dia ada wasilah tarbiyah yang lain. So, daurah, katibah, mukhayyam, nadwah dan sebagainya. Dan dia juga adalah unit asas jamaah ikhwan tu. So, siapa yang join sistem usrah, dia join 3 benda ni serentak. So ada pertemuan mingguan tu, ada pertemuan bulanan yang bermacam bentuk, yang untuk cover macam-macam aspek, ruhinya, jasadinya dan sebagainya. Dan dia juga adalah unit asas, unit terkecil jemaah yang menggerakkan dakwah. Begitu. So far kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak, saya akan go through. Soalan yang besar bila kita kata okey, itulah history di sebalik usrah yang kita kenal ni. Soalan besar ni adalah fundamental question ialah, perlukah semua ini? Perlu ke sampai macam tu? Perlu ke wujudnya benda yang begitu? Perlu ke? Perlu. Tu jawapan rasa-rasa macam jawapan perlu lah kan. Ke memang yakin for whatever reason you are convinced memang perlu ada benda macam tu? Yakin. Masya-Allah. Yang lain? Okey. Bila kita tanya apa kepentingan usrah, kalau ada orang tanyalah apa, kat mana kepentingan usrah ni, ada satu soalan yang sebelum tu kadang-kadang ialah, in the first place, penting ke pun usrah ni? Tu lagi fundamental, sebab sebelum kita nak tanya kat mana kepentingan dia, in the first place patut dia tanya penting ke tak pun. Kalau tak penting, tak adalah mana-mana kepentingan dia kan. Now, kalau nak jawab soalan macam ni, dia kena, sebab benda ni dah macam satu benda kecil tau, satu benda juz'i. Kalau kita ambil contoh lain yang semua orang insya-Allah yakin lah. Kalau saya tanya ni, penting ke fardu ain? Jawapan anda apa? Pentingkah fardu ain? Penting. Ataupun ada yang ragu-ragu, rasanya
Macam tak ada faedah je aku belajar dulu. Penting Kenapa? Kenapa fardu ain penting? Can you justify kenapa dia penting? Wajib buat. Maknanya dia deal dengan benda yang kita wajib buat. Kalau kita tak buat, tak siapa buat. Kalau kita tak buat, tak ada siapa buat. Itu apa tu? Kalau kita tak buat, tak ada siapa buat. Okay, lagi. Teruskan. Kenapa? Fardu ain tu tanggungjawab individu. Okay. Semua clear Now, ada kalau perasan tak perasan, kenapa kita berjawab macam tu? Sebab ada certain benda yang datang sebelum tu. Tapi kadang-kadang kita tak perasan sebab kita as Muslim kan. Sebab kalau kita tanya orang Cina, penting tak fardu ain? Dia jawab penting ke tak? Tanyalah jiran kita yang Cina kan. Fardu ain penting tak? Dia jawab apa? Kan? So, point being, satu benda tu kita akan kata dia penting kalau dia tu adalah asbab kepada satu benda lain yang dah establish sebagai penting. Sebagai contoh, fardu ain. Kenapa? Sebab kita nak amalkan syariat. Kalau kita nak laksanakan kewajipan, kalau kita cakap tadi kewajipan, kita perlu laksanakan kewajipan kita, dan untuk melaksanakan tu kita kena tahu fardu ain dia. Macam mana nak laksanakan benda tu. So kalau kita tak settle fardu ain, kita tak boleh nak amalkan syariat. Penting ke amalkan syariat ni in the first place? Pentinglah kalau nak hidup as Muslim. Kan? Sebab kalau orang tak ada niat nak hidup as Muslim, tak ada timbul nak amalkan syariat. Tapi kita kata aku kena jadi Muslim. Kalau tak, sebab itulah aku nak amalkan syariat. Sebab itulah aku kena belajar fardu ain. So penting ke hidup sebagai Muslim ni? Dia akan ada soalan ujung asas dia lagi kan. Kalau siapa yang nak masuk syurga, ataupun nak redha Allah, ataupun nak elak masuk neraka dan sebagainya, jawapan sebegitu, dan penting untuk hidup sebagai Muslim. So kita boleh nampak rangkaian dia. Dan kat situ biasanya tak boleh nak deny lagi lah. Memang aku by hook by crook aku nak masuk syurga lah, tak nak masuk neraka, na'udzubillah kan. So disebabkan itu aku pilih untuk jadi Muslim. So disebabkan penting sangat untuk jadi Muslim tu, sebab tu aku nak amalkan semua syariat Allah. Sebabkan aku nak amalkan semua termasuk kewajipan dan sebagainya, sebab tu aku kena tahu belajar fardu ain. Faham ke dia punya kronologi tu? Dan dibuktikan bahawa benda tu penting. Sebab tu kalau kita dengan orang Cina tadi dan sebagainya, Cina sedap je, Cina non-Muslim lah, sebab ramai je Cina Muslim kan. Cina non-Muslim, kalau kita nak cerita pasal fardu ain, dia tak masuk, dia tak fit. Dia kena first go on to kenapa dia kena jadi Muslim in the first place, and then baru dia tahu, oh apa syariat dia, oh fardu ain dan sebagainya kan. Boleh follow ke? And that's how kita establish, oh benda tu penting atau tidak dalam apa saja yang kita terlibat lah dalam kehidupan ni kan. So ni siapa yang familiar lah, begin with the end in mind, Stephen Covey. So senang ceritanya, dia bermula daripada benda yang di establish paling awal yang memang undeniable, amat penting, dan lahirlah selepas tu. So okay, kita buat contoh lain contoh yang bukan bersifat agama Tahu apa benda ni? Ke tak pernah tengok seumur hidup? Tahu apa benda? Apakah itu? Perigi. Okey. Pentingkah perigi? Penting depend. Dulu penting, sekarang macam tak. Dulu penting. Alright. Kenapa dia ada conditional kat situ? Sebab dia ada benda lain kan. Okey. Perigi ni apa? Dia sumber air, betul tak? Penting ke sumber air? Sumber air memang penting, betul tak? Maknanya semua kita perlukan air. So kenapa penting? Sebab nak hidup. So bila kita ambil contoh begini, orang-orang kat sini, dia nak hidup tak? Dia nak hidup. Dia perlukan air, sebab tu air tu penting. Macam mana nak dapat air tu? Penting untuk dia ada perigi. Contohnya macam tu lah. Begitulah kronologi dia kan. Tetapi kita punya situasi ada perubahan. Persamaan dia apa? Kita memang nak hidup juga. So kita perlukan air? Perlu. Tapi kita tak perlukan perigi. Kita perlukan pilih dah. Maknanya sebab kita ada sumber air begitu kan. So maksudnya, boleh faham ke? Maknanya walaupun root cause dia sama, tapi kadang-kadang benda dekat hujung tu penting untuk mereka di situ kerana situasi mereka, tapi taklah penting untuk kita sebab kita ada alternatif untuk capai benda yang sama, maqasid yang sama. Faham ke kalau kita kata narrative establishing nak jawab penting ke tak penting satu benda?
So itu contoh lah. Maksudnya kalau ada orang kata, of course yang untuk hidupkan sumber air tu tak ada orang boleh deny kan, kecuali kalau dijumpai cara boleh hidup tanpa air. Contohlah. Tapi selagi mana untuk hidup tu perlukan air, dia sentiasa penting. Cumanya perigi tu, kedudukan dia tak penting untuk kita sebab kita dah ada sumber air yang lebih bersistematik dan sebagainya. Okey. Jadi balik kepada usrah. Penting ke usrah? So kalau kita nak establish, kita kena boleh tengoklah kronologi dia bermula di mana. Kat mana yang datangnya pentingnya usrah tu? Point being, sebab kalau kita cakap kenapa tu ada sebarang asbab kepentingan tak? Now, bila kita cakap tadi sebab tadi ada yang sebut penting sebab contohnya kata nak dapat peringatan dan sebagainya. Bukankah benda tu kita boleh dapat just tengok YouTube? Tak ke? Contohnya saya nak dapat tambahan ilmu-ilmu agama, contohnya orang kata sebab apa pentingnya usrah, saya boleh argue macam kalau itulah reasonnya tak penting usrah ni, sebab saya boleh dapat benda yang sama dengan tengok YouTube syarahan ustaz-ustaz dan sebagainya. Malah lebih best lagi mungkin kupasan dia. Betul tak? Betul tak betul? Sebab tu the reasoning tu perlu clear. Otherwise, satu ialah kalau betul benda tu reasonnya begitu. Kedua, kadang-kadang reasonnya betul lah, tapi kita salah faham reason dia menyebabkan dia defeat the purpose, ataupun kita tak nampak, kita assume boleh diganti dengan benda lain. Kalau di UAE ni, sebab saya dari UAE Gombak UAE ni lagilah bila kita kata penting lah datang usrah ni. Kenapa? Sebab ilmu agama. Dekat UAE ni lambakan ilmu agama dia boleh dapat tanpa ikut usrah. So lagi dia kata, sebab tu saya tak join usrah, sebab saya boleh dapat ilmu kat tempat lain. So dan betul, dan justifikasi dia betul. Kalau benarlah orang tu perlu join usrah kerana ilmu, dia boleh dapat kat tempat lain, tak perlu join usrah pun. So usrah ni sebab tu ke? Tu satu persoalan yang kita nak ni. Now, kalau based on jawapan-jawapan anda tadi, peringatan, motivasi dan sebagainya, saya boleh argue for the most of the reason usrah tu tak penting sangat. You can find alternative untuk dapat benda yang sama. Bukan nak kata dia tak ada manfaat bukan nak kata you tak dapat benda tu dalam usrah, tapi nak katanya different people can get the same thing from different means. So that ada yang boleh deny ke ataupun setuju? Okay, so that can be discussed lah, sebab ada orang terkesan dengan benda lain. Cumanya nak katanya, saya would argue, kalau kita faham apa yang Albana bawa dan sebagainya, this is not the main reason usrah tu in the first place. So siapa, this is what ni in short translate apa ni, okay, in short apa dia cakap okay, ni reason sebenar kenapa usrah tu perlu. Satu, siapa yang rasa dia nak laksanakan tugas khalifah dia, ataupun siapa yang mengimani tugas dia dalam syahadatul haq ni, kalau orang yang pernah dengar benda-benda ni lah. Ketiga, ataupun siapa yang amat-amat nak settlekan rahmatan lil alamin, nak melaksanakan rahmatan lil alamin, then dia itulah reason kenapa usrah. So soalan sebelum tu ialah, penting ke benda-benda ni? Penting ke tugas khalifah? Penting ke syahadatul haq? Penting ke rahmatan lil alamin? So bagi siapa yang kata yes penting dan saya kena berperanan kat situ, then baru datang argument bahawa then you perlu join usrah ni lah. Siapa yang kata saya tak nak lah laksanakan khalifah ataupun syahadatul dan sebagainya, then usrah tu tak jadi wajib sangat untuk dia. Faham ke? So dia bermula dengan akidah lah basically, how convinced and how beriman seseorang tu dengan tanggungjawab tadi tu, tugas khalifah, syahadatul haq, rahmatul lil alamin kan. So disebabkan masa yang terhad, bolehkah saya assume semua dah beriman dengan benda-benda ni? Ataupun ada yang tak pernah dengar pun, tugas khalifah tu benda, semua pernah dengar kan tugas khalifah. Syahadatul haq tu mungkinlah tak semua orang pernah dengar kot. Rahmatul lil alamin biasa orang pernah dengar. Betul? Pernah dengar. Tapi satu, faham tak dan beriman tak bahawa itu tugas anda masing-masing? Sebab ada orang kata macam ni, saya faham benda tu, tapi itu tugas ustaz tu lah, bukan tugas saya, sebab tu saya tak perlu buat apa-apa. Ada orang rasa macam tu. So point being is
Faham ke tidak benda ni? Dan do you think this is going to be on your shoulder ataupun tak? Ada pandangan? Adakah Allah akan tanya sejauh mana kita laksanakan tugas khalifah ke tidak? Ataupun syahadatul haq kita, ataupun ke arah rahmatil lil alamin? Ataupun ada yang tak faham, saya yakin benda tu tapi saya rasa macam tak perlu serah untuk buat benda tu. But of course that's the next link lah. Tapi first sekarang nak faham dulu, are you convinced benda-benda ni tugas anda masing-masing? Ataupun ada siapa ada persoalan sampai sekarang? Kok ada word-word yang macam saya tak perasan. Okay, so kalau saya assume semua dah beriman benda tu, of course akan ada recording sebenarnya untuk setiap satu ni. Kalau siapa yang nak dengar kupasan in full, jajak syahadatul haq ni apa benda, dan sebagainya. Okay, untuk 10.30 dah. Okay, kita cuba nak habiskan kat sini ke? Harapnya tak tergantung sangat lah. Dia tak sampai balik menjawab semua benda pasal surah tu. Okay, revise perkara asas. Siapakah yang Quran gambarkan sebagai pendusta agama? Ada pernah perasan tak bila baca Quran tu? Allah menggambarkan pendusta agama. Siapa familiar dengan ayat tu? Dan apa ayat dia? Siapa familiar dengan surah Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din? Familiar surah tu? Ada jawapan? Tak ada jawapan? Ke tak familiar? Ke tak familiar surah tu? Familiar Okay. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Ni boleh buka Quran kalau tak ingat Allah sebut pasal ara'aita, apa pandangan kamu? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, pendusta agama, orang yang mendustakan agama. Allah sebiji sebut yukazzib, kazzab kan, pendusta agama. Siapa? Apa karakter pendusta agama yang Allah sebut dalam ayat lepas tu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, kan? Basically yang cara dia melayani anak yatim dengan orang miskin tu sedemikian rupa, kan? Kita bila sebut pendusta agama, kita terbayang benda tu tak? Jarang kita terbayang. Kalau saya tanya secara jujur, kalau kita tak keluarkan ayat tu, siapa yang Allah sebut dalam Quran yang jelas-jelas, especially di peringkat awal, di pasal Mekah, ayat-ayat awal pasal akidah yang Allah teruskan, akidah yang tanam. Inilah karakter pendusta agama. Dia cakap pasal orang yang bila ada orang yang memerlukan, be it anak yatim, orang miskin, dia tak peduli, dia buat yang tak sepatutnya, rendik ke apa benda, itulah pendusta agama. Kita faham Islam macam tu ke? Jarang orang bagi. Okay. Now, satu soalan lanjutan Yatim dengan miskin dalam soalan tu, dalam ayat tu, yatim dan miskin dari kalangan muslimin ke? Ke semua? Atau miskin muslim saja ke? Semua. Kita faham Islam macam tu tak? Ke kita tend to tolong orang Islam je? Kalau orang bukan Islam datang, orang miskin minta tolong, kita terasa perlu tolong untuk mengelakkan kita dari terjerumus jadi pendusta agama ke? Tak kan? So, ni soalan-soalan real yang biasanya akan terjawab on reality. Kita nak jawab teori ni sedap lah, tapi in reality kan. Okay, Quran ada bela tak bayi yang ditanam? Tahu kan orang musyrik dulu, bila
lahir anak perempuan, dia macam bala tunggu kan. Dan ada yang tanam anak perempuan kan, bayi perempuan. Tahu ke kes tu? Pernah dengar? Ke first time dengar ni? Ya, betul. Pernah dengar. Adakah Quran membela bayi-bayi tersebut? Ataupun tak mention? Ya. Alright. Pernah terfikir tak soalan ni? Bayi ni anak siapa? Bayi yang ditanam adalah anak kepada siapa? Anak musyrik kan? Atau bahasa kita sekarang ni, anak orang kafir. Betul tak? Sebab orang Islam tak ada buat kerja tu. Siapa faham Islam selama ni, dia faham Islam macam tu? Islam memperjuangkan nasib anak orang kafir. Ataupun kita tak pernah terbayang Islam tu begitu ajarannya. Ataupun macam mana? Baru terfikir. Now, this is quite interesting lah. Sebab ayat-ayat ni, ayat-ayat dari surah-surah ringkas je fasa Mekah, fasa Makkiyah dan dia ayat-ayat akidah yang amat penting untuk difahami. Dan para sahabat faham Islam as such dulu sebelum turun. Sebab kita kenal Islam fiqh dulu kan, solat, puasa, zakat, haji. Of course benda tu penting, dia dah jadi rukun Islam sebagai seorang Muslim kan. Tetapi umat Islam, puasa, zakat, haji tu kan semua Madinah, lambat lagi. Lepas 13 tahun dah baru turun benda tu kan. Solat 5 waktu tu pun Isra' Mi'raj, hujung-hujung Mekah. So Islam yang difahami oleh sahabat sepanjang di Islam awal-awal tu ialah benda-benda ni. Dan boleh bayang tak kalau umat Islam semua faham macam ni, susah untuk orang nampak Islam tu huduh. Sebab Islam tu lah yang paling nampak sebagai champion segala-galanya kat dunia ni kan. Tetapi sekarang ni umat Islam yang amat, kita perjuang ke anak-anak orang kafir? Ke nasib dia lah, siapa suruh lahir dan keluarga kafir kan. So itu unfortunately, contohnya benda-benda macam racism dan sebagainya masuk dan menyerap, dan kita assume itu Islam, itu selari dengan Islam. Just kebetulan kita bangsa Muslim dan dia bangsa yang bukan Muslim. Sedangkan Islam dari awal turun bukan begitu So ini contoh-contoh benda yang just nak refleksi diri dan refleksi kita punya stand as Muslim. Sebab benda yang kalau kita faham benda ni, dan baru senang kita nak relate kenapa in the first place usrah tu jadi satu kemestian yang bukan temporary masa IPT sahaja dan sebagainya. Now, dia perkara asas lagi semua kat sini, anda semua yakin ke cahaya Islam tu cahaya yang menerangi kegelapan? Yakin Ada tak perasaan nak kongsi cahaya dengan mereka yang masih dalam kegelapan? Kita rasa, Islam ni lah yang menerangi kegelapan ni kan. Alhamdulillah. Tengok orang tu gelap lagi. Ada rasa nak tolong tak? Ada Alhamdulillah. Yakin tak Islam ni bagi kebahagiaan? Samalah. Dan kalau kita tengok realiti masyarakat, nampak tak mereka ni amat ni pandemik dalam erti yang lain pandemik ketidakbahagiaan, semuanya sengsara dengan sebagainya. Kita bukan cakap pasal COVID ni. Kalau dalam konteks ni lah, kita cakap dalam konteks gejala sosial, macam-macam lah benda-benda yang menyebabkan tidak bahagia tidak bahagia kerana dia tak dapat Islam tu. Rasa perlu bantu tak all out, rawat dan ubati? Sebagaimana kalau kita cakap pandemik COVID-19, kita serius dengan penjarakan sosial dan sebagainya kan, ataupun fizikal. Sebab apa? Sebab itu perlu untuk menangani pandemik ni. Tetapi bila kita tengok masyarakat kita yang pandemik sosial, akhlak dan sebagainya, rasa benda sama tak? Ke kita rasa lain pula? Tiba-tiba rasa macam biar nasib kan. So benda-benda ni titik tolak semua benda ni titik tolak yang penting bila kita nak bincangkan usrah tu letak duduk di mana. Siapa yang tak rasa benda ni, susah saya nak establish usrah tu penting. So boleh faham kan, boleh follow kan setakat ni walaupun kita tak habis cerita lagi. Tapi nak katanya ini titik tolak yang penting. Sebab tu kalau kita cakap pasal kita masih lagi, sebab siapa yang cakap ya tadi dengan soalan-soalan ni, susah untuk dibayangkan dia tak nak jadi pendakwah, orang yang menyebarkan kebaikan, kefahaman Islam dan semua. Sebab kita katakan kita nak, kesian dia gelap kan, kita nak bagilah cahaya Islam tu dan sebagainya. Saya pernah bawa masa kat Jerman saya buat analogi, kalaulah ada macam ni kita miss satu kelas, tapi dalam kelas tu
lecturer tu kata ada exam penting minggu depan, dia announce exam penting, so semua ready. Lepas tu member kita pergi kelas tu, tapi dia tahu kita termiss kelas tu, tapi dia balik jumpa kita, housemate kita lah contohnya, dia tak cakap apa pun, dan tiba-tiba sampai exam tu kita terkejut, oh apa kan, dia buat diam. Kita rasa apa terhadap member tu kan? Dan masa saya tanya tu, tak tahulah kenapa mamat tu dia jawab dengan penuh feeling, dengan busuk hati budak tu. Tak tahulah kalau dia pernah terkena ke apa kan, macam dia jawab tu feeling habis lah. Now, kita faham benda yang sama tak dengan Islam? Kita faham benda yang sama tak dengan Islam? Maksudnya hakikat dunia ni kita faham, akhirat tu ada kita faham, syurga neraka kita faham. Bila kita tengok orang yang tak tahu hakikat tu dan kita buat dono, dia akan cakap benda yang sama kat kita tak? Busuk hati betul, zalim sungguh, ke tak? Betul So benda-benda ni, kalau kita beriman dengan semua benda ni, logik tak di kalangan kita ni memang tidak berwawasan untuk jadi orang-orang yang menyebarluaskan benda-benda ni supaya semua orang faham hakikat kehidupan ni dan sebagainya lah. Ada logik ni tak? The only logical reason kalau orang yang tak nak jadi benda tu, maknanya tak nak berdakwah lah kalau kita guna word yang umum, either dia tak yakin Islam ni benda yang membahagiakan orang atau menyelamatkan orang. Contohnya dia tengok orang kafir tu, dia kan happy, aku yang tak happy ni Muslim. Ada orang yang rasa macam tu. Or kalau dia yakin tapi dia tak sampaikan juga, the only reasonable reason ialah dia busuk hati lah, jahat sungguh lah. Dia biar, kalau Syahkiri dia buat analogi tu kan, macam korang marah tak kalau adik korang yang korang sayang ataupun anak apatah lagi di jalan dah tu nak jatuh tebing, jatuh tebing curam dan ada orang sebelah tu buat dono je, biar je adik kita jatuh kan, ataupun anak kita jatuh, kita boleh maafkan dia tak? Tak boleh kan? Dan dia kata orang Melayu yang biar ayah dia mati kafir, dia tak maafkan juga. Kau boleh feel tak benda tu? Sebab Syahkiri ni dia masuk Islam bila dah dewasa, dan dia cerita dia sayang ayah dia. Semua rakan kerja ayah dia Melayu, tapi biar je mati kafir. Dia kata dia tak akan maafkan. Kita kalau dengar macam tu seriau tak? Kan? So itu semua yang nak kongsikan malam ni, itu titik tolak kepada if we seriously understand all of this, mustahil kita nak fikir kita nak just nak baik seorang-seorang dan tak fikir pasal dunia, sebab dia ada implikasi direct kepada kita. Allah akan tanya benda tu kan, kau ni jahat sangat, kenapa kau biar macam tu kan. Then bila kita nak fikir macam mana nak function untuk at least kita boleh jawab dengan Allah, inilah tip-top yang aku buat, ni caranya dan sebagainya, dan akan datang kenapa usrah fit in kat situ, yang memang kita dah 10.40, tak sempat nak cerita semua benda malam ni. So kat sini mungkin tutup kat sini. Semua yang disebut tadi adalah akidah asas. Bila sebut akidah tu faham ke? Maknanya benda yang sepatutnya tertanam dan amat-amat terasa dalam hati, membaru dalam hati tu, sebelum kita mampu faham kenapa usrah tu penting. Unfortunately kita tak dapat sambung cerita malam ni, tapi at least hopefully sampai kat sini, hopefully kita akan sambung waktu lain lah. Minta maaf kepada penganjur. Tapi rasanya ini asas yang penting, sebab kalau siapa yang dah rasa aku tak, macam mana cakap sebelum aku mati aku kena fulfill tanggungjawab macam ni, otherwise aku tak boleh jawab depan Allah SWT. Kalau siapa yang dah rasa macam tu, then senang kita untuk bincang, okay, how does usrah cater benda-benda tu kan. So kalau hati kita membaru rasa benda tadi tu, then hati yang membaru ni for sure akan menghasilkan action lah, natijah amal Dan bagi kita yang nak buat amal tu, yang baru kita akan fikir macam mana nak buat ni, adakah macam ni, dan baru kita akan perasan kenapa Al-Banna menggagaskan, oh inilah caranya yang paling sustainable, paling solid lah untuk capai benda tu. Sama juga dengan Maududi dan sebagainya. Dan kita akan nampak, oh sebab tu lah, that is the very reason. Macam saya, dari sejak saya faham tu, lepas master tu sampai sekarang, committed dan all out dengan usrah ni sebab itu. Maknanya I am not willing untuk mati dalam keadaan tak boleh jawab semua soalan-soalan tadi. Dan kita bukan nak jawab dengan nakib kita kita nak jawab dengan Allah SWT. So yang ni pun tak sempat nak cakap, unless kalau
tak ada soalan jawab Q&A dan kita sambung sikit lagi. Tapi itulah, kembali kepada Akhil Masrudin untuk sebab sebenarnya slide ni sebenarnya ada nak address semua soalan-soalan yang disebut dalam apa kata survey tadi tu. Tapi baru slide 63 so ada 1/3 lagi untuk habiskan benda ni. Tapi rasanya kalau kita completekan dia akan sampai pukul 11 lebih lah. Tapi tak apa, kalau tak then kena sambung sesi lain lah. Tapi any question yang at least on this portion ada yang tak confuse apa-apa ke, betul ke Islam macam tu dan sebagainya. Sebab the titik tolak kat sini at this juncture ialah siapa yang yakin as a Muslim, itulah tanggungjawab kita. Yang tadilah bukan kita cakap usrah lagi sebab tak sampai usrah lagi, tapi maksudnya orang yang memerlukan dan apa yang kata dia ni, tanggungjawab menyampaikan cahaya Islam ni dan sebagainya. Ada persoalan apa-apa? Ataupun kembali dulu kepada saudara Masrudin. Jazakallah khairan kasiran Dr. Saifuddin atas pengisian sejarah usrah yang nak rasa memang permulaan lah kan. Untuk sejarah usrah tu ada sikit lagi rasanya yang bercover. So ada soal jawab Q&A question daripada adik-adik ke. Malam ni memang kita plan sampai lebih kurang 10.45 11 jam tu lah. Sebab kalau nak sambung lagi rasanya memang akan drag. Kita pun nak respect yelah macam mana kita dah ni kan. Tapi saya rasa kita boleh je sambung sesi lain, nanti kita dapatkan feedback. Macam mana soal untuk malam ni, ada soalan? Okey, ada soalan. Adakah beza antara usrah dengan tabligh? Tu grup tabligh yang kat Masjid Surau tu ke yang dimaksudkan ke? Betul kan? Okey. Ada beza, adakah beza? Kalau tanya adakah beza, ada lah. Soalan dia adakah beza kan? Jawapan ringkas dia ada. Itu ke soalan dia? Apakah perbezaan ni? Okey. Ni nak kena note soalan ni sebab nak jawab soalan tu dia susah sebab kita tak sampai lagi in the first place usrah tu apa kan. Sebab kita baru establish the fundamental. Kalau ingat tadi cerita pasal perigi, air, nak hidup tu kan, yang kita cerita ni baru nak establish yang nak hidup tu, belum cerita. Dan dah mention jugalah air tu macam khalifah, macam rahmatil lil alamin, syahadatul haq. Siapa yang apa nak kata, siapa yang nak tahu benda-benda ni sebelum kita sambung cerita nanti pasal usrah, saya boleh bagi link lah, ataupun sebab ada beberapa benda lah yang tajuk yang berkenaan dengan tu yang boleh memberikan kefahaman kat situ. Bila dah faham benda tu, dan baru kita akan faham kenapa usrah tu muncul begitu, dan kemudiannya baru akan dibincangkan kenapa different groups datang dengan metodologi dan approach yang berbeza. Contohnya kalau contoh tu tabligh lah kan, saya pernah join tabligh selama setahun dulu, dan masa saya pergi Seri Petaling, saya tanya macam-macam lah dengan Tok Syekh dekat situ kan, kenapa tabligh buat macam ni, kenapa macam ni. So at least pada saya boleh jawab dengan confident lah kenapa dia buat macam tu dan sebagainya, dan saya boleh faham kenapa beza dia. Tapi sebelum nak cakap apa beza dia tu, sebab kita tak faham lagi usrah tu apa, susah nak cakap kat sini lah. So kena nantikan pada sesi sambungan. Boleh saudara ke saudari ni lol ni. Tak dapat nak detect. Okay. Tadi ada cakap master baru faham. Apa yang spark sampai faham? Sebab cerita dah join usrah. Kenapa baru master faham? Alright. Now, saya assume majority orang yang ikut usrah macam ni. Maksudnya dia join usrah, dia tak tahu usrah tu penting kenapa. Dan not to judge, tapi from the survey yang dijawab, dalam survey yang dibuat untuk sesi ni pun I would assume the same. Sebab jawapan kenapa ikut usrah based on jawapan tu menggambarkan kefahaman tu belum sampai kepada situ lah. Now, dia ada cerita sebenarnya sambungan kat sini. Ada ke cerita ni? Bila kalau kita cakap pasal ni, sebab okay, nak relate dulu dengan Al-Banna. Bila Al-Banna buat Ikhwan Muslimin, bila cakap dia mula dengan katibah tu, lepas 10 tahun tau. Lepas 10 tahun Al-Banna berdakwah, baru dia buat katibah yang akhirnya jadi usrah. So ada persoalan bagi siapa yang merenung lah gerakan Islam ni. So 10 tahun tu dia buat apa sebelum start usrah tu?
So sebab dalam konteks ni, usrah tu dikumpulkan orang yang all out nak berdakwah bersama dengan ikhwan, distrukturkan. So orang yang join usrah dalam konteks Al-Banna, tak ada orang yang tak nak berdakwah, sebab kerana dia nak berdakwah lah dia join usrah. Di Malaysia kita agak terbalik, sebab naratif usrah tu amat berbeza. Biasanya naratif usrah ialah memperbaiki diri, betul tak? Ramai orang yang nak join usrah sebab nak improve diri. Sebab tu bila tiba-tiba usrah tu tiba-tiba ada elemen menyumbang, detention, dia reluctant. Sebab apa? Dia macam tertipu lah. Ni setengah orang macam, aku nak bagi diri dulu, promote usrah ni, nak bagi diri, tiba-tiba nak suruh kita buat something pula. Kalau siapa-siapa yang rajin baca tulisan Al-Banna, setakat saya kaji, tak pernah dia promote usrah untuk perbaiki diri, tak pernah. Logik tak? Siapa boleh appreciate itu? Dia tak pernah promote usrah untuk kata siapa nak perbaiki diri, jom. Boleh terima ke macam benda yang pelik? Sebab dia hanya tarik siapa yang nak membantu umat, siapa yang nak membetulkan keadaan dunia dan sebagainya, jom join usrah. Jom bersama. So bila dah join baru kata, okay, first and foremost, step yang paling penting ialah memperbaiki diri. Hence, perbaiki diri itu difahami oleh semua orang sebagai step pertama daripada banyak step untuk mengubah dunia. Sebab tu orang semua ternanti-nanti untuk menyumbang dalam proses awal tu pun. Tetapi kita ni semua orang join untuk perbaiki diri aku sahaja. Sebab tu dia susah. Sebab tu sekarang ni saya punya trend, biasanya saya hanya ajak usrah ni, saya punya naratif biasanya saya nak mengira ke situ lah. Siapa yang nak perbaiki diri, cari usrah lain lah, macam-macam ada. Tapi siapa yang nak merubah dunia, jom. Kita boleh cerita dalam usrah. Itu satu. So dekat master tu saya baru faham kedudukan usrah tu hampir ke level itu. Sebab apa yang spark satunya ialah, nak cerita masa master saya bawa intact tadi. Kemudian ada satu program di Masjid Bulat rasanya, di PJ, program ISK actually. Siapa yang tahu ISK tadi? Kemudian saya bawa lah sebagai driver dan letak anak-anak usrah kat depan tu, dengar saya duduk melepak kat belakang. Sebab kita bukan peserta, kita driver je. Tapi tu first time saya dengar benda-benda yang macam membuka, macam oh ya ke, macam ni ke rupanya. Yang menyebabkan itu titik tolak yang amat penting lah dalam personal life saya, yang menyebabkan perubahan. Siapa yang ikut usrah saya sebelum dan selepas amat faham apa perbezaan dia lah. Sebab sebelum tu saya bawa usrah tak tahu nak bawa ke mana, bawa je lah, ikut silibus, jalan je. Dia macam tu punya gaya. So anak usrah tu semua sengsara je lah kan. Tapi selepas tu dia berbeza, sebab kita dah tahu kita nak pergi mana, kenapa, dan sebagainya. So itu yang berlaku lah. Kalau nak cakap kenapa masa tu baru faham, sebab masa tu first time saya terdedah dengan actually usrah tu untuk apa lah kot, in a way. Saya tak pasti metodologinya. Sebab baru ni saya pernah, ataupun tahun lepas ke, saya pernah diminta untuk kongsikan dengan sekolah Al-Amin Bangi. Siapa tahu sekolah tu pasal kepentingan usrah. So saya tak sure dia orang macam mana, sebab itu first time saya cerita pasal kepentingan tarbiyah ataupun usrah dalam bentuk yang langsung, tak bertapis tau. Dan biasanya saya rasa itu satu benda yang tak pernah berlaku lah kat sekolah. Biasanya bertapis. Faham ke bertapis? Bertapis tu macam ni, usrah tu perbaiki diri, rugilah. Mana dia buat ayat-ayat yang amat-amat filter down tau. Sebab bila kita nak cakap kat sini nanti, usrah tu dia akan jadi berat. Sebab kalau kita cakap tak bertapis, usrah tu untuk melaksanakan tugas khalifah, so kena macam ni. It is almost purely kerana responsibility kita, and it will become heavy lah. Tapi itu pun bendanya, based on pengalaman saya dah tak suka nak filter down, sebab nanti ramai orang akan rasa tertipu. Dia ikut sebab dia nak kepentingan diri dia sendiri. Dan sebab tu dia dalam sistem kita ni, kalau kita cakap ikram secara general dan kebanyakan usrah di Malaysia ni, ramai orang dia struggle kat situ. Sebab bila dia ikut kerana niat dia untuk diri, memang akan jadi satu cabaran besar tiba-tiba bila dia buka kepada, dan kita kena ada responsibility dan sebagainya. That's my personal opinion lah. Walaupun ada orang yang power yang dia boleh men-shiftkan benda tu, walaupun orang tu ikut awal kan. Tapi biasanya saya go up front je, macam
This is the narrative, this is the reason saya buat usrah. Siapa yang nak pergi ke situ, jom. Gaya begitulah. Menjawab ke? Hopefully menjawab. Ada lagi ke? Dalam baki kurang daripada 7 minit ni, kalau ada lah.